Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, so ini tiba masa saya lah untuk bagi wacana PDSNZ di mana yang disarakan oleh pengarah kita lah. Ini satu platform untuk kita garap kita punya penerbitan lah, ke arah penerbitan. Bahasa Prof tu saya nampak dia nak galakkan pustakawan untuk menulis. Dan kita boleh design di mana-mana conference nak. Dan saya ni lecturer dah salah satu bidang lah untuk kita mentangkan seterusnya. So ini saya nak cakap pasal apa? E-learning. Bukan e-learning, cakap pasal e-learning lah kan. So dalam e-learning ni dia base kepada role of education lah. E-learning tu benarnya base dia education. So education ni kalau ikut role dia adalah untuk skill development, untuk productivity, social harmony, economic growth dan social political development. Lepas tu kalau kita lihat dalam education banyak bidang, macam-macam bidang lah. Kalau kita nak pilih masa kita nak belajar dulu kan, pilih nak sambut degree pun dah penting lah, banyak banyak bidang. Sebab role dia gitulah secara general ni lah. Sebab bila sebut e-learning ni, dia E tu menggambarkan internet. Biasa orang kata E, internet. Dan E tu adalah elektronik. Apa-apa yang berdasarkan kepada elektronik kita panggil E lah. Sebab tu ada kalau kata iklan apa itu dia guna E. Ada tak iklan sama ke apa dia guna E. Dia tak faham E tu apa, dia guna je E. Nampak orang semua guna E, dia guna E. Dan E tu adalah elektronik. So dalam ni dia sebut e-learning ni dia berkait dengan internet lah. So kalau kita lihat internet hari ni creating a new digital world. Kita dah ke alam digital. Sebab melalui internet kita dah ke arah global. Tak ada apa benda yang kita boleh sembunyi. Orang kata information di hujung jari lah. So internet ni banyak guna untuk inilah business, communication, banking. Sekarang ni dah meluas. Ini mungkin tahun datang tahun berapa. Sekarang dah banyak. Kalau kita lihat pada internet user, kalau kita tengok ni, Asia paling tinggi sebenarnya 42.2. Ini data 2009. Siapa orang Asia suka berinternet? 42, maknanya hampir separuh daripada pengguna internet adalah di Asia. Kalau di rinci yang lagi, kalau kita lihat China lah. Malaysia jatuh second last. Ini 2009 lah, tapi sekarang data dah berubah. Malaysia dah rasa ranking ketiga, pertama dalam Facebook. Ini 2009. Sebab tu China dulu dia banyak menguasai pasaran. Sebab dia punya wide world dia masa tu luas. So, orang belum keluar dia dah keluar yang ciplaknya. Orang belum keluar dia dah ciplaknya. iPhone baru lancar semalam dia dah keluar sebab dia dapat maklumat pada situ lah. Itu tapi dari segi fiskal tu salah. Internet is reshaping the world. Yang tadi lah. Kalau kita lihat dalam bidang education, panggil e-learning lah. Kemudian new business. Kalau kita lihat sekarang business pun banyak orang beli secara online. Amazon, eBay, Leno. Sebab kita dah cari kedai tak jumpa kan. Lepas tu cari kedai dalam ni, search terus dapat. Saya sekarang banyakkan ni semuanya beli online. Ni yang projector, ni pun saya beli online je. So cari kedai tak jumpa nak cari. Kedai ni pergi tak ada, kedai ni pergi tak ada. So kita waste masa. Baik kita cari je dalam internet, kita beli. Tapi kita kena pilih platform yang established lah. Macam eBay, established, Leno. Dan sebab dia ada di belakang dia tu ada agensi ataupun badan yang urus. Dia kalau yang biasa yang tipu ni dia sendiri. Yang kita tak tahu dia sendiri urus, yang itu biasa ada correct sikit lah. Banyakkan juga yang beli barang tak sampai duit kenangan. Tapi kita cari macam sekarang kat Malaysia dah banyak Lazada, Zalora, banyak lah. Mindset kalau dalam internet macam-macam kita terima. Semua nak jual online sekarang. Tapi kita kena hati-hati dari segi sebab dia melibatkan transaksi bank. Sebenarnya transaksi bank yang dibuat itu bukan dia punya. Dia macam subscribe dengan satu
company yang memang handle bahagian payment. So dia beli, dia subscribe payment system, dia masukkan ke sistem dia. Yang jadi masalah dia payment system tu dia sendiri yang buat. Itu yang banyak tipu sebab tak boleh nak detect, tracking, tak boleh nak tracking bayaran kita, shipping kan. Tapi kalau pernah beli ikut dalam eBay, kan kita boleh tracking kan, kita boleh tracking setiap kita punya start pada kita order, klik, bayar tu kita boleh tracking. Itu yang itulah selamat kan. So far selamat lagi lah kan. Internet banking, banyak dah internet banking kan. New product, kalau nak cakap pasal new product ni, setiap hari ada je new product kan. Kalau kita punya Android ke, Apple ke, Apple application tu setiap masa bertambah. Apps tu merupakan new product yang matters lah. Okay. Internet ni kita pakai internet revolution, not evolution. Dia berbeza. Evolution ni dia macam version lah, version 1, version 2 tu kita panggil evolution, ada pertambahan. Tapi revolution ni dia macam bertukar fenomena. Contohnya daripada traditional banking kita tukar pada e-banking. So dia benda sama banking, tapi yang kita ubah adalah dia punya paradigm dia. Okay. Macam traditional shopping, kita dah pergi pada e-commerce. Okay. Bila kita sebut e-commerce, B2C ni adalah shopping online. Okay. Dan traditional classroom kita dah tukar pada e-learning. Kita panggil revolusi. Dia revolusi okey, dia jangan reformasi. Reformasi lah ya, revolusi apa? Tapi kita kena ingat internet ni bukan satu revolusi, bukan satu perubahan version. Dia adalah satu pembaharuan, satu penambahbaikan pada yang asal. Mana dia ada base dia lah. Dia bukan tiba-tiba keluar dari internet ni, dia ada base dia. Base ni yang traditional adalah bukan pada ini. Okay. So kenapa ada evolution? Sebab ICT kita boleh ubah dalam bidang pengajaran lah. Kita telah mengubah the way we teach. Dulu kita pakai kapur di tangan ibu kan. Kalau tangan yang ada Alzheimer tu, balik luka tangan dia. Sebab kapur tu kimia, iklan kimia. The way we learn, cara pembelajaran sekarang berbeza. Kita lihat sekitar kita pun kita dah tahu. Student datang bukan untuk baca buku, tapi untuk search internet, tengok video. Dah berubah. Okay. The way we manage tu, macam kita lah, transformasi pembelajaran akan berlaku di media kat sejak setahun lalu kan. Semua dia nak bagi pada digital. Dan the way we lead the schools, macam Prof lah, terpaksa lead kita punya pusat digital mengikut acuan digital lah. Dia bermula dari atas sebenarnya. So what is e-learning? Kalau ikut e-learning, the use of internet technology. Kata E itu sebenarnya internet ataupun elektronik. So kalau kita dah guna E di depan tu, kita kena make sure kita punya tu adalah base pada internet, base pada elektronik. Kalau guna je E tu tanpa tahu makna. Tengok semua, okey lah, semua produk guna E, nak bagi daku kita guna E. Gunanya E dia fizikal. Okay, so kita kena faham. Okay. So e-learning is internet enable learning. Itu maksudnya. Learning tu base-nya, E tu ditambah terus. Apa perbezaan traditional and e-learning approach? Kalau sini dari segi ada 3 parameter dia bagi. Dari segi classroom, kalau traditional mungkin limited lah. Di sini 3 orang je. Kalau ada lebih, dia 2. Kan? Synchronize secara selari sahaja. Bersemuka, face to face. Tapi kalau dengan e-learning, kita boleh duduk anytime, anywhere. Ini bagaimana? Kan? Any itu semua boleh. Unlimited. Mana kita letak je, macam penggunaan LMS kita, sudah boleh akses mana-mana. Kan? Delivery, kalau tradisional, kita ada buku dulu. Kalau buku pustaka yang tradisional, ada buku lah. Buku, transparansi. Saya belajar kat UKM, kalau pergi tingkat 2 tu, ada pilih yang kecil-kecil kan, masuk punya slot. Dan sebenarnya berbahasa fizikal. Tapi dalam e-learning secara
memang satu laluan saja kalau tradisional. Okay, e-learning blended mode. Ini berbeza yang dulu chalk and talk. Di kapur kadang-kadang saya pernah dapat matematik dulu, cikgu tulis papan hitam, dia bercakap dengan papan hitam. Sebab dia tak basic student, dia basic papan hitam je. Tulis kan, tanpa tengok student. Malah kita apa kita nak belajar, kalau cikgu pula cikgu matematik kan, malah kita pergi jumpa pengetua lah kan. Dia tulis je, tulis sampai habis. Dia tulis depan, kita pun tak nampak kan. Bagi chalk and talk tu. Sekarang ni, untuk e-learning, yang penting kita kena ada yang ni lah. Dia tak selesai e-learning yang fizikal dulu kita letak je. Kita letak dia sebenarnya kena ada interaktif. Design content. So ini baru bagi e-learning. Kalau setakat kita letak, dulu kita bagi buku. So sekarang-sekarang letak ada. Contohlah kan, hitungan-hitungan kita kan. Itu dia panggil digitize saja. Jadi kita nak digitalkan bahan yang ada dalam bentuk digital. Tapi e-learning ni dia lebih pada proses lah. Proses pembelajaran secara interaktif. Sudah boleh bagi muka, sudah boleh bagi cadangan dan sebagainya. So benefit of e-learning banyaklah kan. Sebab e-learning semuanya benefit. Berarti orang tak ingat lah kan. Sebenarnya di sebalik itu pun banyak dia punya disadvantage dia lah. Tapi kita bila sebut benda yang revolusi, benda yang baru ni, kita kena fikir benefit je lah supaya kita nampak kebaikan dia. Salah satunya, dia tak ada lah, kita boleh belajar anywhere, anytime and anyone. Sekarang ni kalau kita lihat, kalau siapa yang dengar lah, mungkin kalau pergi kat luar tu orang tanya, MUSH tu apa? Sebab MUSH tu di bawah e-learning. MUSH, kenal dengan MUSH? Dia tak jalan itu hari-hari. Massive Open Online Course. Massive Open Online Course. MUSH. Ada banyak more. MUSH kan. So sekarang ni kalau apa yang berlaku sekarang ni, kalau tengok apa yang sudah present semalam tu pada student penggunaan MUSH. MUSH MOOC ni sebenarnya dia dah letak di bawah KPM. Ada 4 khusus. Trust University pada semua IPT yang dia letak di bawah MUSH. Pelajar diwajibkan, kalau ikutlah, diwajibkan menggunakan platform MUSH untuk subjek tu. Semua bahan pun sama. Semua IPT Indonesia bahan dia sama, assignment dia sama, assessment dia sama. Tapi sekarang ni macam baru nak start. So dia just buat 30% saja. Mungkin minggu pertama hingga minggu ke-5 ataupun 6 saja student akan guna yang MUSH. Yang lain tu dia kepada dia lah. Tapi kalau ikut KTM punya hasrat, kita akan buat 100% MUSH. So kalau orang luar tanya staff lagi MUSH tu apa, boleh kita boleh jawab lah MUSH tu apa. Dan kita ada 4 saja subjek. Pintas, hubungan etnik, ICT kompetensi dan keusahawanan. Itu yang, dan MUSH tu akan cadangannya akan dikembangkan lagi untuk khusus-khusus elektif. Kalau ikut perancangan JBT, Jabatan Menengah Tinggi KPM, dia nak IPTA ni offer satu elektif course, semua pelajar ni, mana-mana IPTA boleh ambil. Katakan student Yanti dia minat pertanian, dia boleh ambil subjek pertanian di UPN, tapi melalui MUSH, bukan beli UPN. Dia masa tu juga ke ada waktu-waktu tertentu masa dia ikut kuliah? Dia ikut waktu kuliah lah. Dia macam subjek biasa, offer bermula start semester, kemudian dia akan start minggu pertama apa, minggu kedua apa, minggu ketiga apa, dia akan follow lah. Kalau ikut MUSH yang betul, dia akan datang 14 minggu, 14 minggu. So student untuk letakkan kredit je, dia kena ikut. Maksudnya serentak. Serentak. Ni macam sudah ambil kursus, tapi secara online. Itu perancangan. Sekarang sekarang ni dia start dengan Trust University. Tadi universiti mana setelah universiti semua habis. Ya, jadi dari segi benefitnya, student boleh ambil elektif yang dia suka. Sebab tu UNT sekarang, kalau perkembangan pengajaran UNT sekarang, subjek Trust University dan subjek elektif
university, kita panggil elective program. Elective university cuma ada 2, lulus dan dapat. Dia tak ada dimasuk dalam CGPA. So bila dia buat elective university, so kalau most tu betul-betul berjalan nanti, maka dia boleh tukar kredit lah. Kata UiT tahu kena ada 12 kredit untuk elective. Dia boleh ambil mana-mana yang kita jadi dapat kredit. Itu asal KPM akan datang lah. Tapi tak berjalan dia lagi ni. Sekarang dia punya awal 4 subjek. Berjalan dia. Berjalan start semester ni. Itu yang tadi slot tu kan. Sudah bajet daftar. Tapi permulaan ni tahu je lah penerimaan tu agak yalah mula-mula boleh ke mesti buat boleh ke ini boleh tak boleh je. Sebab asal atas. Kalau ikut kita semua dah boleh kan. Terus apa bagi makan tu macam kalau kita ambil sini dengan UPM ke elective di UPM. Oh UPM tu Dia pada MOS tu. Kalau ikut MOS sebenarnya dia kena ada assistant lecturer yang jaga part tu untuk jawab apa persoalan student, untuk bagi makan assessment. Kalau ikut MOS sebenarnya lah. Tapi kita biasalah orang Malaysia ni pantau sebut je buat. Maka dia lihat dulu implementasi dia macam mana, mekanisme macam mana. Jadi dia nak buat dia dulu. So kalau ikut MOS sekali soalan macam global je lah. Global resources. Kita nak share resource global. Itu MOS. Yang sebelum MOS sebenarnya dia ada 2 lagi benda. Dipanggil OER dan OCW. Yang e-learning 4 kita buatlah sekarang. OCW ni Open Courseware. OER Open Education Resources. Tujuannya satu, untuk open kita punya learning kepada seluruh dunia. Kita nak open pada seluruh dunia. Nanti kita akan ada satu sertifikat yang mana-mana student tu boleh daftar. Habis dia ikut, dia akan dapat sertifikat. Kalau ikut kat luar, universiti mana, dia dah boleh buat degree online. Degree online. Mungkin ikut online je. Dia berarti dia mungkin besar ni, kecil balik ni, tapi student dia 100,000 orang. Sebab dia secara online. Kita nak ikut tu lah sebenarnya. Kita tengok kemampuan kita lah kan. Yang sendiri kalau ikut. Okay, impact of e-learning. Biasalah dia ada train, kita boleh train more people. Sebab semuanya dah global. Seluruh dunia boleh ambil course kita secara online. Kita boleh train more people. Kalau kita tengok kat akademik kan, bangunan dia satu je, 3 tingkat je. Tapi student dia mencapai 100,000. Sebab semuanya online, akademik kan. Kalau kita nak cari, kita boleh masuk akademik kan internet tu. Semua course yang ditawarkan adalah kita asal tu ke situ lah. Reduce cost, dia kata reduce cost of training. Reduce cost yang saya nampak, reduce cost tu bila dah jadi. Macam kita dapat MOS lah, memang dia kata reduce cost. Sudah tak perlu datang, sudah tak perlu tinggal hostel, ambil mana-mana. Tapi sebelum jadi MOS tu, banyak cost dia. Kita kena sediakan line pending yang established, kita kena daftar dalam konsortium je. Reduce cost ni bila nak implement. Dan reduce cost saya rasa lebih kepada pelajar lah. Adult learners lebih kepada untuk pedagogi dia dah lupa lah panggil adult learners. Tak boleh tengok yang lah. Kurikulum dia pun akan berubah lah bila kita pilih e-learning. Okay. Wider training access, competitive. Okay. So untuk pergi e-learning kita ada tools. Banyak sangat tools e-learning. Kita ikut lagi tadi. Tapi ini yang biasa. Ini kita panggil Web 1.0. Web 1.0 ni kita boleh dapatkan maklumat di situ. Tapi kita kena pergi di situ untuk dapatkan. Email, browse, chat room. Sekarang dia dah pergi kepada Web 2.0. Apa dia Web 2.0? Kita boleh cari dan kita boleh buat. Kita boleh guna dan boleh buat. Platform to facilitate creativity, information sharing, and most and collaboration. Panggil Web 2.0. Saya ambil pergi ke mana?
Mungkin kita boleh minta Amel buat training sikit lah apa yang Amel dapat daripada situ. Boleh ya? Kita share knowledge lah apa dia web 2.0. Sekarang ni yang terbaru Yuan Dadah dia dah kita 3.0. 3.0 ni lebih kepada database. Jadi 2.0 ni lebih pada application. Kita boleh guna dan boleh sharing. So ada top 10 tools. So kita pun pernah guna sebenarnya. Ada Twitter. Tadi tak ada komputer. Delicious, YouTube. Antara 10 ni mana yang paling banyak pernah guna? Google Search, Google Doc, Firefox, Audacity. Firefox, memang kita ada ni kan. Okay, kalau untuk lecture, saya suka kita boleh try guna slide share. Slide share, kita cari slide orang yang nak share. Kita nak share slide kepada pengguna pun kita guna slide share. Sekarang ni dia punya word untuk ni semuanya share. Share sebab online share lah. Okay. So untuk picture ini yang famous ni boleh guna Flickr. Kita nak buat foto book kan. Kalau di PDZ kita banyak buat aktiviti kan. Okay, kita boleh hasilkan satu Flickr. Letak semua aktiviti gambar-gambar dalam tu secara online. Kita boleh bawa aktiviti MVP nanti kan. Apa tak dalam Flickr. Share video tu senang. Share news, iTunes, iTunes tu. Tik ni senang guna. Share knowledge, Wikipedia. Pernah guna Wikipedia? Biasa. Bukan cari, kita guna. Bila kita sign in, kita boleh buat Wikipedia kita sendiri. Contohnya library, kita ada banyak istilah kan. Istilah-istilah yang terdapat dalam portal tu. Mungkin ini salah satu cara lah. Kita letak dalam Wikipedia. So bila orang cari, orang akan buka. Kemudian share bookmark, boleh guna Delicious, project, Google Doc, selain Google Doc. Selain Google Doc, Dropbox. Semua tu untuk dokumen. Share. Dia mudah, saya guna Dropbox ni mudahnya. Dia satu hari nanti, tambah tak laku lah. Semua duduk awal-awal cloud kan, di awal. Kita pergi mana-mana kita boleh sampai. Sekarang tambah bila harga pun dah turun sebab ramai tak banyak demand, orang tak guna. Jadi dia cuma satu je syarat dia, internet line. Tak ada internet line mampu lagi. Tak ada lagi ngam lagi kan. Itu je syarat dia. Share you, dia panggil share you. Maklumat kita share mana-mana lain. Okay. Facebook, MySpace. Okay, dalam library dia ada satu share library key. Boleh cubalah tengok apa yang ada dalam ni lah. Virtual line, second line. How many web 2.0 logo do you recognize? Dari sini lah. Agak berapa yang terseluruh? Kira-kira. Banyak orang Disebabkan Amazon 14, Amazon, Cube, 15, Pandora, orang. Macam apa? Ya, Karo tu eBay, Karo. eBay. Amazon, Shopwiki. Shopee. 16. Dalam ada. Ide saya tak saya ada kan. Dapat je ada offer. Ide kan kalau kita daftar. Shopee tak nak guna. BitTorrent. Picasa sama boleh guna untuk website juga. Kalau kita punya aktiviti tu kita boleh guna yang cloud saja. Picasa. Tak perlu nak Picasa ni kita kumpul semua gambar kita pergi mana-mana pun Google Editor. boleh buka je. Yes, betul. Picasa tu ada dalam apps kan. Yang Google tu. Blogger, WordPress, Blogspot, semua benda yang sama. Kita buat web. Yang kita pernah buat backend itu kan WordPress untuk digitalkan diri kita. Amazon untuk beli buku, banyakkan buku lah. Ni lagi box ni sama dengan Dropbox lah. Box sama dengan Dropbox. Kita simpan semua dulu. Yang best dia
Dia kat sini dia nampak nak Dropbox, dia synchronize. Dia synchronize. Kadang-kadang bila kita letak dalam folder, kita bagi komputer lain, kita upah kan. Dia nak present yang lama. Sebab dia tak synchronize. Kalau kita guna Dropbox, kita boleh synchronize berapa dari komputer kita ada. Kita upah di sini automatic. Slip kat sana boleh ubah. Kebaikan dia lah. So tak adalah isu tersilap file lama, dah edit tapi hilang. Yang ni pun saya buat dekat komputer dekat siang. Masih dia synchronize untuk masuk dalam Dropbox. Kalau rasa perlu pada training Dropbox ke apa-apa boleh tanya Rahim. Mesti Rahim dah. Pakai? Boleh pakai? Boleh. So lagi. Essential beberapa yang saya rasa kita boleh gunalah. Linking nak guna? So kita bentuk kita punya group Lebian. Kita dapat banyak maklumat. Dan saya ada group untuk e-learning lah. Apa-apa masalah e-learning kita boleh slide share. Ini boleh cuba. Kalau kita ada satu presentation library punya, kita boleh share lagi. Dan kita boleh embed dalam kita punya portal. Nampak tak? Kalau kita nak cari orang punya pun ada. Saya guna ni sebagai bahan pengajaran tambahan untuk pelajar saya. Ada tajuk yang sama, mau dapat masukkan dalam ni. Kita boleh. Okey, MindMap, nak guna MindMap? MindMap ni untuk berteminda. Maknanya kalau kita ada bahagian-bahagian pecahan-pecahan lagi, kita boleh bentuk dalam line lagi. Kita letak dia akan keluar. Kita boleh pilih ni bentuk map ni, map ni, masuk dia. Masuk saja mana mudah. Dia ada dua. Satu yang online, satu yang kita kena install. Yang online ni mana-mana kita boleh akses lah. Kalau yang install ni mungkin nak boleh di dalaman saja. Okay, online quiz saya boleh guna untuk library juga. Dan kita nak buat survey, kita nak buat poll untuk pengguna, kita boleh guna online survey. Saya biasa guna Poll Daddy. Mudah nak guna. Survey Monkey, Poll Daddy. Kalau kita nak buat poll saja kan, nak suruh student pergi. Digital library, suka tidak? Suka tidak kan? Kita nak tengok student suka kita. So kita buat simple. Sebab dalam Poll Daddy ni dia boleh ikut SMS pun boleh. Recharge lah. Telefon, bagi nombor atau boleh charge berapa sen ni. So dia bagi ramai. Sebab dalam Poll Daddy ni dia automatically dia akan keluar statistik. So dia tak payah risau dulu. Kita guna traditional, kita key in, balik semua kan. Okay, content development ni banyak. Kita ada HTML, animation, video editor, semua tutup je. Okay, yang senampak yang kita boleh guna screen capture. Screen capture kita ada Camtasia. Saya lagi ada 4 lesson di masa ni. Di masa di KDA. Camtasia ni kita boleh trim video, kita boleh ke PowerPoint tu, kita boleh masuk suara. Dia akan berhasil. Dia akan rekod semua yang ada pada skrin. Biasanya orang guna untuk buat memo pengguna. Dan untuk lecture saya biasa guna untuk student lah. Part yang susah nak faham kan. Part yang technical. So student boleh refine, boleh forward kat mana dia tak apa, dia boleh refine. Okay, sound auditor saya rasa pun banyak kita boleh guna untuk library lah. Dia nak rekod sound saja. Kat sound ni, masalah sound satu je. Suara kita tak commercial. Yang itu je. Tapi dia ada satu software yang boleh dia commercialkan suara kita. Tapi setakat ni English lah. Dia tak ada lagi. Kita cakap, dia translate. Kita boleh pilih suara siapa yang kita nak. Jadi nak commercial sikit lah suara kan. Okay, popular activity of student. Paling banyak Kinesias lah. Download music, dia learning punya duk mana tak tahu saya rasa. Learning pun ni awak. Yang 4 learning, yang lain semua 4.
Sosial. Itulah student. Pergi library tu, itu je lah dia buatnya. Tak ada pun nak browse e-book ke kan. Kita tengok rating e-book kita berapa student access. Tak banyak. Tadi main library ni dah dapat line je. Pecat pula line. Ni student sekarang macam tu lah. Prestasi student sekarang dengan dulu sangat berbeza. Nak suruh guna kot pun tak tahu. Yang dia tahu Facebook. Kita belajar lebih lama dah. Kita belajar sendiri. Yang terbaru masa saya tugas ni baru 2 hari lepas student ni dia bertanya macam mana kat mana saya nak tesis ni, macam mana saya nak guna tesis ni. Macam mana nak guna Facebook? Tanya dia mana nak guna Facebook? Tak ada jawapan. Macam mana nak klik home, semua dia dah jawab. Tapi dalam kelas pun macam tu. Kita bagi assignment. Bagi assignment suruh guna Excel. Semua guna semula kan? Tak tahu. Yang dia tahu apa yang awak tahu? Facebook. Apa dia jawapan? Facebook dia tahu. Apa dia ikan tu? Memang realiti. Bila terlalu dikawal oleh teknologi macam mana? Dia sepatutnya teknologi itu memudahkan kita yang kawal. Tapi student dikawal. Kita banyak kes student yang awal semester okey. 3.5 masuk tahun 2 semester 5 betul. Kalau macam ni biasa kita panggil kadang-kadang ada mentor kan. Tengok dah jadi 2.5 2.0 kita panggil. Masalah ada satu je. Online ni. Kita tanya kenapa Mas Rizal macam ni. Cuba awak excellent student 3.5 saya naikin. Yalah bila jatuh mau dah jumpa kita. Dua lah ni kan. Satunya dia ada satu group online ni. Mana-mana negara dia create satu group. Ni group dia. Dia part antara group. So kalau dia tak main malam tu, group dia automatic kalah. Kita paksa main. Bila dia main dengan group daripada Europe, daripada UK, daripada lain negara, kita malam dia siap. Kata tak tidur malam. Lepas tu ada yang dah 1.3, pukul 4 nak main tu online game. Esok kelas tuang. Itu masalah student yang kita panggil, kita brainwash dia balik, kita tanya kenapa jadi macam ni. Perempuan dan lelaki sama. Yang latest case budak perempuan. First semester 3.7 first semester. Sekarang dah SEM 3, dah retreat, dah 4 tahun lebih, tak grad lagi. Kesnya online game. Nak main online game dengan siapa? Dengan adik saya. Adik dia duduk dekat lain, PTA lain. Dia mungkin salah satu lagi sebab dia kata dekat rumah, mak dia tak ada kompon. Tak bagi online semua tak boleh. So dia masa sama, dia macam belah dendam. Dia main online game. Tanya kita itu online game lah. Ada lagi kes yang berdating tu ramai lah. Berdating pun boleh jatuh grade. Kau tinggal tak bagi tu kalut. Tu lah. Tak setahun lagi okey dah. Tapi kebanyakan kesnya online game. Game dah punca. Sebab dia tak nak kontrol kan. Bila dah kata tak suit etik tu, tak boleh nak buat apa. Kalau macam ni biasanya kita bagi nasihat pun benda tu diri dia. Kita tak boleh nak kontrol. Kita boleh tahu macam sampai ada yang bawa mak bapak dengan sini. Mak ayah datang lagi kat kita. Bukan mak ayah baiklah kan. Ada mak ayah marah kita, bagi kira rendah anak dia. Macam kan. Rendah bapak ni. Kita kena bicara macam ni. Berarti kita kena ada bukti kan. Ni assignment nak buat. Assignment tak datang, kelas tak datang. Kita ada tender. Itu yang keluar dari audit pengajaran kan. Kena ada tender sini. Kuncinya di situ kan. Bila mak bapak bawa case, kita tak ada bukti susah. Kita semua kena ada tertulis. Are you ready for this? Ready lah pun ni kan. Kalau kita masuk web ni, go to web 2.0 ni, kita akan dapat senarai. Nah, sini.
go to web 2.0. Kita nak yang e-learning video, semua dia akan bagi. Kalau kita sini betapa banyaknya tools online. Kat sini dia dah macam portal lah. Kita boleh pilih yang mungkin kita boleh pilih yang ketiga yang berkaitan dengan lab ni. Misalnya dia macam Picasa untuk kita buat photobook lab ni kan. Itu pun ke arah kita kan. Promotionnya e-learning offer great new opportunity to learn. Bagi e-learning lah. So memang dari segi benefitnya banyak lah. Kita boleh globalkan knowledge kita. Kita pun boleh cari nak dapatkan knowledge kita secara online. Dan last range of itu ada the issue of digital divide. Kita suka ke arah digital. Nama kita pun dah tukar pusat pelajaran digital. Willingness to change, ni yang paling susah nak buat sebenarnya. Yang keempat ni. Kalau mereka bersyarah ni nak guna LMS, kena paksa lagi. Kan? Kena buat flighted learning pun kena. Sebab willingness tu tak ada. Kesediaan nak guna. Kalau komputer ni dia mudah sikit. Mungkin faktor ni tu nak tak mungkin nak guna, nak klik pun tak tahu itu masalah dia. Tapi benda-benda ni kalau kita tak cuba, kita tak guna, sampai bila-bila pun kita tak boleh guna lah. So kita kena cuba. Tak berani sentuh, kena sentuh. Tak berani, dulu saya pernah buat kelas untuk kelas general ITS untuk usahawan wanita. Kita ajar guna komputer, dia tarik mouse tu, sampai ujung ni dia sambung. Sampai ujung ni, dia ambil pad, dia sambung. Tapi dia nak guna. So kita kena. Tapi yang willingness ni kena ada dalam diri kita lah. Jangan kita macam kalau digital nak kena ni, nak kena belajar ni, nak kena komputer lama, kita kena sedia. Kita kena ada keinginan untuk tahu bahawa boleh kita bergerak ke arah digital. We must move forward with this technology. Betul lah. Kita kena ada rasa nak tahu. Macam web 2.0 ada banyak tadi kan. So kita mungkin bukan semua kita kena ni. Kita boleh pilih satu dua je. Yang betul-betul kena bidang kita, kerja kita hari-hari, kita cuba. Benda tu sebenarnya teknologi je. Dia kena cuba. Kalau kita tak cuba, memang kita tak dapat. Semua dia dah ada. Dia beza dia dia friendly, dia tak friendly. Dia ada banyak kan. Friendly tak friendly je. Kalau rasa tak friendly, kita cuba yang lain. Rasa tak friendly, kita cuba yang lain. Tapi pokoknya kena cuba. Dia tak boleh tunggu. Bila kau nak buat training kan? Tak boleh tunggu dia nak benda ni online je. Macam Mendeley kan? Nanti Enum kan? Bila kita cuba, benda ni lebih kurang je. Basicnya. Teknologi satu tadi assist us dengan kecil ni. Ada soalan?